Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau Diri Jemaat Al-Kamaliyah Kampung Harapayung Bekajah. Yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bermalam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam surau yang mulia ini. Dapat kita solat maghrib berjemaah. Seterusnya nanti insya-Allah juga berjemaah. Dan esok pagi subuh berjemaah. Zuhur besok pun berjemaah. Sampai lagi kita padam. Bila-bila lagi orang ni di hadapan ni. Sebab orang lelaki berjemaah itu hukumnya fardu kifayah. Jangan sembahyang seorang-seorang di rumah. Siapa saja taksir nak berjemaah seorang-seorang aja, kata Nabi sembahyangnya itu dikira sesat. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Barang siapa sengaja sembahyang di rumahnya masing-masing, taksir nak ke masjid, taksir nak ke surau, taksir nak tempat dia dirikan jemaah, saja taksir. Kerana mereka sembahyang di rumah mereka sendiri. Pokoknya zaman Nabi itu ramai juga yang tak nak sembahyang berjemaah, tak nak datang masjid. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi, kerana Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dia sembahyang mesti berjemaah.
Sampai nak wafat masih berjemaah lagi. Sampai wafat pun masih lagi berjemaah. Dah sakit benar-benar berjemaah lagi. Last sekali disuruhnya Abu Bakar jadi imam, dia masih berjemaah lagi. Itulah akhir hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. Yang selalu meninggalkan apa? Kita. Yang cakap ni tuan-tuan. Perempuan tak apa lah. Bukan apa ni, orang tuan-tuan ni. Saya gitu juga. Jadi maknanya siapa meninggalkan sunnah Nabi maka dia adalah sesat. Sesat tu. Esok di akhirat esok nak cari syurga tak jumpa. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Bila jauh dengan syurga dekat dengan apa tuan-tuan dan puan? Dekat dengan neraka lah sebenarnya angkat tangan. Saya nak angkat gambar dekat kamera anda. Jadi mari kita jadikan sembahyang berjemaah sebagai budaya hidup kita sampai kita padam. Kerana sembahyang berjemaah dia fadilatnya banyak benar. Nanti akan kita cerita insya-Allah pada masa nanti. Fadilat sembahyang berjemaah saja. Tapi untuk malam ini kita sambung ceramah kita ni. Tajuknya dulu 2 bulan sudah. Tajuknya masih iman lagi. Kalau ingat dah. Kalau lupa itu bukan salah saya punya orang lupa. Tajuknya masih bab iman lagi. Sudah kita bicarakan dulu 2 bulan yang sudah. Ini bulan berapa? Bulan 10. Sebelum itu bulan 8. Bulan itu bulan 7. Kerana saya datang ni hanya pada 31 bulan je setiap bulan. Jadi 2 bulan sudah. Tajuknya masih iman lagi. Bahawa tuan-tuan dan puan-puan, iman itu ada 5 peringkat. Itu sudah saya ceramahkan dulu. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman haq. Yang kelima namanya iman haqiqah. Ingat ke mana ni? Boleh diam. Jangan ingat benda tak kabur, tak ingat benda kabur ya. Dah lupa ya. Jadi yang sudah kita bicara 3. Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ayat. Itu sudah kita bicara dulu. Yang keempat nama malam nak cerita iman haq. Yang kelima iman haqiqah. Baik, sebagai imbasan kembali. Supaya jangan ada heran apa nama cerita dosa ni. Supaya ada kesinambungan. Ulang sikit lah. Sebentar lalu. Iman ada 5 peringkat. Yang pertama dipanggil iman taklid. Iman ngeko-ngeko. Iman pak turut. Orang percaya, dia percaya. Tapi tak ada dalil. Iman taklid. Iman pak turut. Minta dalil tak tahu. Iman Rabbi ini tak sah lagi. Mudah-mudahan tak ada lagi iman ini lah. Yang kedua iman ilmu. Iman ilmu tu dah sah. Kerana dia ada dalil. Ada bukti. Dalil tu punya bukti. Jadi iman Rabbi sah. Layak masuk syurga. Tapi imannya hanya sekadar di otak saja. Tak sampai di hati. Faham ke cakap saya ni? Tahu tapi tak terasa. Tahu syurga tu hebat. Tahu syurga tu indah. Tahu syurga tu sempurna. Tapi tak ada terasa. Tak ada gairah nak dapatkan syurga. Itu yang nehin aja. Orang kena sunat dia nehin je tak siur. Tak nakkan syurga. Seolah-olah tak nakkan syurga. Dia tak terasa kehebatan syurga. Kedahsyat, kesempurnaan syurga. Jadi malas buat yang sunat. Jadi imannya hanya di otak, tak sampai ke hati. Dia tahu tapi tak terasa. Lalu dia pun terjebak dengan maksiat. Orang buat dosa, dia buat dosa juga. Orang minum arak, dia minum arak juga. Orang ambil domba ekor, dia ambil domba ekor juga. Orang menari, dia menari juga.
Kerana dia tak takut dengan dosa. Dia tak takut dengan neraka. Dia tahu neraka itu dahsyat. Dia tahu neraka itu tempat sengsara, tapi dia tak ada rasa takut. Itu iman ilmu. Macam iblis, dia bukan tak tahu neraka itu macam mana, tapi dia tak terasa. Sebab tu bila suruh sujud pada Adam, tak nak sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, melainkan iblis. Iblis tak nak sujud. Kenapa tak nak sujud? Aba wastakbar, dia ingkar lagi takbur. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia orang yang kafir. Padahal dia bukan tak tahu yang arah tu, yang merintahkan itu Tuhan. Dia bukan tak tahu neraka. Dia lagi hebat daripada kita. Dia Quran hafal, hadis tak apa-apa kata-kata ribu hafal. Dia tahu syurga neraka. Tapi bila suruh sujud pada Adam, tak nak, masih tak boleh. Dia kan tak tahu tak kebal tu apa salah, tak kebal itu berdosa, tapi tak kebal juga. Itu orang ada ilmu tapi tidak terasa dengan ilmu ni. Ada ilmu buat juga dosa. Ada ilmu tinggal juga yang wajib. Apa dalilnya? Siapa tak tahu bahawa semayang itu wajib angkat tangan. Yang tak semayang kejap ni, ada tak manusia-manusia tak semayang, tuan-tuan dan perempuan? Sekali lagi saya nak tanya ni, ada ke tak ada manusia-manusia yang tak semayang? Ada. Dia tahu ke tak tahu semayang tu wajib? Sekali lagi, tahu ke tak tahu bahawa semayang tu wajib? Tapi kenapa tinggal juga? Kerana dia tak terasa takut. Tak terasa takut buat dosa. Lalu dia tinggalkan semayang juga. Lagi satu, wanita-wanita, dia tahu tak bahawa menutup aurat itu wajib? Sekali lagi, jawab. Tahu ke tak tahu? Tapi ada tak wanita-wanita yang tak menutup aurat? Ada ke tak ada? Ada. Ada tak betul? Apa? Ada. Dia bukan tak tahu. Benda itu berdosa, tapi buat juga. Pakai juga t-shirt. Nampak lengan, nampak tengkuk, nampak kaki. Dia kan tak tahu dosa tu. Pakai pula t-shirt, tulis depan kiss me, belakang tulis apa? Kuis beranak alamin. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? No problem. Pandai tau. Ada yang hafal apa ni? No problem. No, tak ada masalah. Jadi tahu tak benda tu berdosa? Tahu ke tak tahu benda tu berdosa? Buat juga. Itu iman ilmu namanya. Maknanya orang yang ada iman ilmu tu layak masuk syurga. Tapi kerana dia terpengaruh dengan syaitan, tertipu dengan syaitan, terpedaya dengan hawa nafsu, dia lakukan juga maksiat. Jadi orang iman ilmu ni dia masuk neraka dulu. Dah habis dosa dan neraka, baru masuk syurga. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar mana orang nak. Orang iman ilmu ni, dia tahu tapi tak terasa. Dia tahu neraka itu dahsyat tapi tak takut dengan neraka. Dia tahu syurga itu hebat, syurga itu sempurna, syurga itu cantik, tapi tak gairah dengan syurga. Itu iman ilmu ya. Bagaimana halu? Udah cerita dulu ni. Yang ketiga iman ayan. Ain ya alif nun ayan. Itu dah terasa di hati. Udah buat. Mana yang suruh dibuat, mana yang larang ditinggalkan. Iman ayan. Orang iman ayan, dia masuk syurga, tak masuk neraka. Tak, kita nak. Okay. Dia dapat masuk syurga, tak masuk neraka. Tak, kita nak. Siapa tak nak angkat tangan? Jadi paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling curut, paling belakang, paling tak guna, dia kena memiliki iman ayat. Daya masuk syurga, lambat tak masuk neraka. Tapi lambat masuk syurganya. Kenapa? Kenapa lambat? Kerana dia banyak harta-harta yang nak dihisap oleh Allah SWT. Kena check. Everything you have will be accounted for. Nothing is going to be left out. Tak faham idah-idah. Tak faham tak ngaji orang putih tu.
Apa saja kamu miliki dalam dunia ni akan diperiksa, akan dicek. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Kita kali bila gabungan kami tema akan baca apa? Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada berapa nama ayat ni? Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada? Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat kamu terima dalam dunia ni. Semua akan ditanya. Tak ada satu pun ketinggalan. Jadi iman ayat ni dia boleh masuk syurga, tak masuk neraka, tapi lambat masuk syurganya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang takwa juga, dua-dua takwa. Orang kaya itu akan lambat masuk syurga selama 500 tahun lambatnya. Akhirat ni bukan dunia tau, 500 tahun akhirat lambatnya berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Patutnya kita kesian dengan orang kaya tu. Kesian dengan dia banyak kena cek betul, lambat masuk syurga. Patutnya apa tu? Tapi manusia tak ada apa tu. Dengan orang kaya tu dah nak harta dia, dengki pula tu nak apa? Menuduh dia tu sombong dan sebagainya. Patutnya kita kesian dengan dia. Itu iman ayat, lambat masuk syurga. Yang keempat malam nak cerita, iaitu iman hak. Iman hak. Haqaf, H-A-Q, iman hak. Iman hak ni iman yang memang terasa di hati. Iman para sahabat, iman Abu Bakar As-Siddiq, iman Umar Ibn Khattab, iman Uthman bin Affan, iman Ali bin Abi Talib, iman Abdul Rahman bin Auf, iman Sa'ad bin Abu Waqqas, sahabat iman para sahabat. Iman Abu Huzaifah, Abu Ubaidah dan sebagainya. Itu iman hak. Tandanya Allah kabar Quran. Kerana mereka itu iman yang betul-betul percaya betul. Kuat imannya. Syaitan macam Sayyidina Umar tu. Syaitan lari dengan dia. Bila dia lalu dia ikut satu lorong tu, syaitan tak lalu ikut itu lagi dah. Kerana takut kan Umar. Itu iman hak. Siapa tak nak kata? Tak kata nak iman ni. Abu Bakar macam mana? Bila diminta untuk menyumbang dalam perang Tabuk atau peperangan besar zaman Rasul, Rasul minta sumbangan kepada sahabat untuk perang Tabuk. Umar bagi separuh daripada hartanya, Uthman bagi 1/3 daripada hartanya, tapi Abu Bakar bagi seluruh hartanya, habis baginya, disumbang di jalan Allah. Bila dia tanya, apa yang ada pada kamu lagi wahai Abu Bakar? Apa jawabannya? Memadalah bagi aku Allah dan Rasul. Cukuplah bagi aku Allah dan Rasul. Yang lain tak perlu lagi dah. Itu Abu Bakar Abu Bakar Siddiq. Iman jenis itu tu. Tuan-tuan ada apa tu? Ada ke menyumbang hari Jumaat? Esok Jumaat ni kan? Masuk dalam tabung ni. Tak tahu mana. Tak dibilang masuk dalamnya. Itu iman hak. Allah dah kabur jenis iman ini dalam Quran. Tanda-tandanya apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Tuan-tuan tahu itu? Dengar nama Allah disebut bergemetar jiwa, takut. Ada betul? Saya nak test mana ni? Allah ada yang ada. Kena gambar mana orang. Kalau nehin aja, mana imannya? Dia masih menggeletar. Apa? Wajilat qulubuhum. Menggeletar jiwa mereka. Sahabat-sahabat dulu betul sebut nama Allah bergemetar jiwanya.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah iaitu Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Bila dengar ayat Al-Quran bertambah, lagi dengar lagi bertambah, lagi dengar lagi bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Dia tawakal. Apa saja Allah nak lakukan kepada dia terima. Dia tawakal kepada Allah Taala. Nah, allazina yuqimuna shalah, dan mereka itu mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian daripada harta-harta mereka di jalan Allah. Ada harta zakat, ada harta sedekah, ada harta infak, derma. Sentiasa aja betul. Sembahyang tak tinggal. Sahabat-sahabat dulu tuan-tuan, paling koman, paling kudi, paling malas, paling tak guna, paling curut, mereka sembahyang sunat sehari semalam 100 rakaat. Ada orang itu angkat tangan. Kita tengok mana yang rajin minum. Ini sahabat-sahabat dulu. Ada yang wudu isyak boleh bawa ke subuh. Artinya tidur tidak. Wudu isyak dah boleh bawa sembahyang subuh. Maknanya semalam-malaman tak tidur-tidur, beribadat aja. Itu iman hak ya. Sahabat-sahabat itulah sanggup mempertahankan nyawanya untuk baginda Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Ali menggadaikan nyawa dia untuk menyelamatkan Nabi dia Muhammad SAW. Nah, malah hijrah, sudah dikepung rumah tu 40 orang ahli tempur mengumpulnya, dan Nabi tahu dapat wahyu. Lagi Nabi pun khabar pada Ali, wahai Ali, kamu malam ni tidur atas katil aku je. Kenapa ya Rasulullah? Ada di luar tu ada orang nak bunuh aku. 40 orang ahli tempur nak bunuh aku. Kamu tidur atas katil aku. Nanti bila dia datang kan, dia sangka dia tu kamu takut ni. Apa jawab Ali? Baiklah ya Rasulullah, ikut je. Kalau saya disuruh Nabi apa itu, macam mana tuan? Haji Ibrahim, kamu tidur apa atas hati aku kata. Kenapa ada orang nak bunuh aku malam ni? Kami nak udah siap dua tu nak bunuh aku. Kamu tidur atas hati aku. Kamu dia datang dia sangka dengan kamu tu aku. Apa jawab Ibrahim agak-agak elegan? Oh, dia main nak bunuh kamu, aku boleh tidur atas hati kamu dia. Ini dah. Itu kalau saya lah. Tuan-tuan ada yang berani. Itu sanggup mempertahankan nyawanya untuk supaya apa? Supaya dapat mengembangkan Islam, mempertahankan Islam. Boleh menggadai nyawanya. Itu sahabat-sahabat dulu dengan Nabi. Sayangnya mereka kepada Nabi. Tanda Nabi itu melakukan apa-apa kecederaan, apa-apa kemalangan. Jadi sanggup mereka mempertahankan Nabi. Abu Bakar lagi teruk. Satu ketika hijrah, letih, naik dalam satu gua. Dikejar dia musuh, dia berehat dalam gua. Dalam gua tu Abu Bakar letih dia pun terus baring. Rasulullah letih, terus baring juga. Baring atas riba Rasulullah tu baring atas riba Abu Bakar. Rasulullah tu baring atas riba Abu Bakar. Masa itu belum jadi mentuanya, baru nak hijrah. Saya dah berapa tahun nak ngajar sini, tak ada pernah apa sampai nyungahkan pahala pada dia, pada saya. Tak pernah saya baring atas riba tu dah. Ini dia baring atas riba apa? Atas riba Abu Bakar. Tengah baring-baring tu ada ular datang. Ular padang pasir ni, rattlesnake namanya tu. Punya bisa sekali patuk mesti mati punya. Dia datang nak keluar daripada lubang, nak matuk Rasulullah. Datang Abu Bakar, tutup lubang tu dengan jarinya, dengan ibu jari tu. Lalu dia patuk ular ibu jari Abu Bakar ni. Tapi dia tak ada tarik, tak ada keluar jari tu, tahan je ke tu. Sampai Rasulullah jaga dalam tidurnya,
Dia tengoknya jari Abu Bakar tu dah hitam. Kena batu ulu. Ditanya lah, apa kena jari kamu wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, ini batu ulu, dia matuk kamu tadi. Jahat tu. Dia batuk pun kena. Tengok hitam. Datang Rasulullah pun ludah hatta jari Abu Bakar. Kerja itu baik. Itu mukjizat Rasulullah ya. Terus baik. Kerja itu. Begitulah. Sanggup mempertahankan nyawa untuk Rasulullah. Itu para sahabat. Sebab itu iman mereka itu panggil iman hak. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Sebenar-benar beriman. Haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Allah bagi dia pangkat tinggi. Dapat pangkat al-muflihun, dapat pangkat al-faizun, dapat pangkat al-abrar. Nabi memuji sahabat-sahabat tu. Apa kata Nabi? Ashabi kan nujum. Sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana saja sahabat itu, nescaya kamu akan dapat hidayah, dapat petunjuk. Mereka itu seperti bintang di langit. Patutnya kita, bintang kita ni, bintang pujaan kita patut Abu Bakar, patut Omar, patut Osman, patutnya Ali. Yang lain bro bintang pujaannya. Bintang pujaan saya Michael Jackson. Ya. Bintang pujaan saya ialah Marilyn Monroe. Tak kenal ke? Tak kenal kan? Bintang pujaan saya ialah Sophia Loren. Tak kenal kan? Patutnya bintang pujaan kita tu ialah Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Itu para sahabat. Itu dapat darjat. Lahum darajatun 'inda rabbihim, dapat darjat dari Tuhan mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan dapat keampunan, dijanji. Sahabat-sahabat besar tu dijanji Nabi dapat masuk syurga tanpa hisab. Semua sahabat-sahabat tu masuk syurga tak ada kena cek. Boleh je masuk syurga tak ada kena hisab. Itulah. Diampunkan dosa-dosanya. Lahum maghfiratun, dan selalu dapat keampunan dari Tuhan mereka. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan dapat rezeki yang paling mulia. Rezeki yang paling mulia rezeki apa? Syurga lah. Itu dijanji dengan syurga tu. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan keampunan dan dapat rezeki yang paling mulia, iaitu syurga. Allah sediakan syurga. Berapa syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa syurga Allah sediakan besok? Sudah. Kuis perangai malam ni. Ada berapa syurga Allah sediakan? 7. Ya. Betul? Berapa? 4. 8. Bagus. Dia tak orang boleh jawab. 8 syurga tau. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Ain dal non Adnin. Orang nama Adnan tu nama syurga tu. Ada orang nama Adnan? Nama syurga tu. Yang tiga nama Jannatul Ma'wa. Ma'wa. Jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa apa? Girlfriend. Ini Ma'wa macam Kedah. Jannatul Ma'wa. Setiap minggu baca tu imam ada tak? Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Sekali lagi. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang dapat syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Diturunkan kepada mereka kerana amalan-amalan mereka dalam dunia. Dan nombor 3, Jannatul Ma'wa. Macam orang Kedah, macam orang Perbinang. Dengan Ma'wa girlfriend. Ma'wa betul-betul.
Mak we orang kamu gajah kata apa? Mak saudara. Saya ada seorang mak we, ada ada lah. Tapi ada mak we ada lah. Mak saudara. Sebut macam orang berbenang. Apa? Mak wah. Apa? Depa. Itu orang berbenang. Orang Kedah ya. Dengan apa? Dengan apa? Boleh? Apa? Mak wah. Yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Ya, tu imam selalu berbeza. Untuk dapat Darussalam ada tak? Tak pernah main ke mana? Ada tak dipimpin tu imam? Ada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata Darussalam. Masukkanlah kami dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Jannatun Naim, penuh nikmat aja. Mana ada seksa dalam syurga, mana ada menderita dalam syurga, mana ada duka cita dalam syurga, nikmat. Sentiasa nikmat. Dan Allah sediakan nikmat dalam syurga itu ada 99%. Semuanya nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. 1% Allah bagi di dunia. Yang ada dalam dunia ini hanya 1%. Yang berebut-rebut tu, yang berperang tu antara Yahudi dengan orang Palestin perang, kena berebut 1% aja. Sedangkan di syurga Allah sediakan 99% lagi. Ya. Tu Jannatun Naim, penuh nikmat ya. Yang kelima. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Mudanya kekal. Ini ni ahli-ahli syurga belakang ni tu ni. Umur sekitar 33 tahun semua ni. Walau banyak kawan mana lain mana dia yang saya peluk mana ni. Sudah 84 tahun umurnya, 65 tahun. Esok masuk syurga esok 33 tahun. Muda ke tua tu? Muda lah. Kerana kemuncak ketampanan lelaki ialah 33 tahun. Perempuan itu juga 33 tahun. Baca kitab namanya Hidup Sesudah Mati. Itu namanya Jannatul Khuld, kekal. Mudanya kekal, handsome-nya kekal, kekuatannya kekal, seronoknya kekal, bahagianya kekal. Apa saja yang dimilikinya kekal. Khuldi itu kekal lah. Itu yang keenam. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Jannatul Jalal. Jim lam alif lam. J-A-L-L. Jalal tu artinya agung. Nombor 1 aja. Semua nombor 1. Jannatul Jalal, Jannatul. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf ra alif ra. Q-A-R-A-R. Jannatul Qarar, tenang, tak ada susah, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada duka cita, tak ada menyesal, seronok aja. Itu 8 syurga. Nak yang mana tuan-tuan? Nak 8 syurga, nak yang mana? Firdaus. Ya, yang lain tak ada? Ya. Itu dah batin sudah jawab. Nak yang mana tuan-tuan? Semua sekali lah. Kerana kita dalam syurga besok ada berapa lama? Berapa lama duduk dalam syurga tu? Berapa tahun? Biar berapa lama? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Itu nama syurga. Jadi kendak yang mana? Nak semua sekali lah. Rasa nak pergi Jannatul Naim, pergi Jannatul Naim. Rasa nak pergi Darussalam, pergi Darussalam. Rasa nak pergi ke Jannatul Adnin, pergi Jannatul Adnin. Tapi paling canggih, paling hebat, paling sempurna ialah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Kita nak syurga Firdaus. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihat lakum jannatun innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul firdaus nuzulan bima kanu ya'malun.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lakum jannatul Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Itu jannatul firdaus yang paling canggih. Anna lakum jannatul firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lakum dah. Ya. Mana dia yang hafal Quran? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lakum falahum jannatul ma'wa jannatul ma'wa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lakum jannatul firdaus nuzula. Terlupa mana buat itu jangan buku kontu kamu lupa. Masih tak ingat lagi. Saya tak ingat lagi. Itu jannatul firdaus. Paling canggih, paling hebat. Jadi mudah-mudahan kita masuk itu namanya iman hak kan ya. Yang kelima, ini last sekali. Iman haqiqah. Iman haqiqah ni bukan iman para sahabat, iman rasul-rasul. Ini bukan kita punya standard. Iman rasul-rasul. Ada rasul kan? Sahabat pun tak ada. Ini pula rasul. Iman ini memang dia grafnya naik, tak pernah turun-turun. Nabi Ibrahim tak pernah turun walaupun dia dibakar hidup, tapi tetap beriman. Walaupun Nabi Musa berdepan dengan Firaun masih lagi beriman. Sikit pun tak ada gentar imannya. Naik makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Nabi Isa begitu juga. Dikepung oleh musuh, masih beriman lagi. Lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tak buat orang Quraisy tu? Pergi ke Taif, dibaling dengan kayu, dibaling dengan batu, dibaling dengan najis sampai berdarah-darah badan Nabi tu. Sampai malaikat pun geram. Padahal malaikat mana ada emosi, tapi dia geram tengok Nabi dia lakukan apa itu. Sampai malaikat tu menawarkan diri untuk menghempak kepala orang Taif dengan gunung-gunung bukit-bukit yang keliling Taif tu. Ya Rasulullah, kata malaikat, kenapa benar kepada Nabi? Tak patut benar mereka melakukan demikian ini kepada kamu. Izinkan kami menghempak kepala-kepala orang di Taif tu dengan bukit-bukit yang keliling Taif ni. Apa jawab Nabi? Jangan. Jangan. Mereka buat itu bukan kerana marahkan aku. Mereka buat demikian kerana belum tahu. Didoakan pula mereka. Doa yang sangat masyhur tu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada mereka. Didoakan tu, berilah mereka petunjuk. Maka sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Itu Nabi Muhammad kita. Dia doa orang buat jahat dengan dia tu, balas dengan kebaikan. Dia doa pula. Itu iman haqiqah. Semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul iman macam tu. Nabi Ibrahim waktu itu dibakar di Namrud. Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir Firaun. Dikejar di Firaun, nak dibunuh pula tu. Dia dikejar dalam Laut Merah tu. Masih tetap teguh imannya. Begitu juga Nabi Isa, begitu juga Nabi Nuh. Didatangkan banjir besar, tapi tetap dia beriman. Kerana iman mereka itu iman sentiasa draftnya naik aja, tak pernah turun-turun. Iman Nabi-Nabi dan iman Rasul-Rasul. Dan mereka lah orang yang pertama nanti yang akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Itu iman Rasul-Rasul. Ini bukan kita punya. Memang kita tak boleh capai pun. Tapi iman hak boleh. Macam mana nak dapat iman? Itu akan datang insyaAllah. Macam mana nak kuatkan iman? Ini kita cerita iman ni, ingat tu. Hafal ni tuan-tuan. Iman ada berapa rangkaian? 5. Yang pertama, udah lupa, penat ngajar.
Yang pertama, taklid. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ayat. Yang keempat, hak. Yang kelima, haqiqah. Itu 5 dia. Macam mana nak kuat iman? Itu bulan depan kalau tak padam lah. Kalau padam bila ceritanya. Baik. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Nak balik ni. Saya lagi jauh nak balik ni. Has anybody got any problem? No problem juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Diri Jemaat Al-Kamaliyah Arab.